Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kita ada tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dan tetapi sebelum itu mungkin menarik jugalah kalau saya sampaikan beberapa informasi sebelum saya memperkenalkan tetamu dan juga topik topik dan juga tetamu yang berada bersama saya di studio. Ini berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP, dan agensi-agensi di bawahnya menerima peruntukan sebanyak 732 juta ringgit menerusi belanjawan madani 2023 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 520 juta diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan dan 212 juta untuk perbelanjaan mengurus. Jadi ini merupakan pertambahan sebanyak 182 juta berbanding dengan belanjawan tahun lalu, khususnya perbelanjaan pembangunan yang ditambah sebanyak 165 juta ringgit. Jadi saya percaya ini mungkin akan memberikan satu peluang untuk meluaskan lagi dimensi yang diharapkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan seperti biasalah, topik yang menjadi pilihan kita hari ini, belanjawan 2023 memanfaat usahawan dan koperasi. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict yang merupakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi Datuk, apa khabar? Kabar baik, Saudara Serkawi. Terima kasih sudi menerima kehadiran saya. Ini pertama kali Datuk ya? Ke Bernama TV pertama kali. Jadi saya harap bukanlah merupakan pertama dan terakhir lah sebenarnya ya. Mudah-mudahan dijemput lagi pada masa akan datang. Oh, pasti Datuk. Okey, kepada anda seperti yang saya katakan, kita juga mendapat keizinan Datuk sebenarnya untuk bercakap tentang isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin menarik jugalah kalau kita mulakan dengan Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ini berkaitan dengan bajet ataupun belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, dan ini juga merupakan satu perkabaran yang mungkin menggembirakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tetapi mungkin juga kita nak dapatkan reaksi daripada Datuk. Apakah ianya selari dengan hasrat dan juga strategi KUSKOP sendiri, Datuk? Ya, Saudara Serkawi, salam perpaduan. Ya. Salam Malaysia Madani kepada semua penuntun Bernama TV yang menonton wawancara kita pada masa ini. Ingin saya berkongsi terlebih dahulu dari segi statistiknya. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS, dia menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara kita 38%. Dan dari segi sumbangan kepada tenaga kerja, sektor PMKS menyediakan pekerjaan kepada 48% warga negara Malaysia bekerja dalam sektor PMKS. Jadi ianya sesuatu yang sangat besar, dan kalau kita lihat daripada belanjawan ini, maka ia terserlah belanjawan yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu memberikan sokongan yang begitu besar kepada sektor PMKS. Contohnya dari segi dana pembiayaan ataupun jaminan pembiayaan kepada sektor PMKS ini melibatkan jumlah 40 bilion ringgit Malaysia secara keseluruhannya. Selain daripada itu, kita juga mendengar dalam belanjawan ini 1 bilion ringgit khas untuk geran padanan untuk pendigitalan dan juga pengautomasian perniagaan di kalangan PMKS kita ini. Jadi kalau dilihat sama ada belanjawan ini selari dengan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP, saya katakan ya selari dengan apa yang kita minta. Dalam masa yang sama, dengan mengakui banyak PMKS kita ini masih
berhadapan dengan situasi yang mencabar untuk mereka pulihkan perniagaan. Betul. Ada yang juga ditutup dan mahu dioperasikan semula. Perdana Menteri juga telah mengumumkan dalam belanjawan ini cukai pendapatan misalnya bagi syarikat PMKS ini dikurangkan daripada 17% kepada 15%. Jadi ya pada saya sesuai dengan apa yang kita hajatkan di kementerian ini. Yang saya sifatkan belanjawan ini mesra PMKS. Malah dari segi belanjawan kementerian, peruntukan yang disediakan untuk kementerian seperti yang disebut oleh saudara Serkawi tadi, kita dapat tambahan 182 juta tambahan berbanding dengan peruntukan tahun lepas. Jadi ini menunjukkan Perdana Menteri yang berhormat begitu prihatin tentang keperluan untuk membina semula, untuk terus membangunkan sektor PMKS kita, dan juga memberi sokongan yang besar kepada Kementerian saya, Kementerian Kuskop, untuk membantu usahawan-usahawan ini. Tapi harus saya nyatakan juga, saudara Serkawi, di negara kita ini ada 66 agensi yang membangunkan PMKS, agensi yang terlibat dalam pembangunan sektor PMKS kita, dan daripada jumlah 66 ini hanya 10 agensi saja yang diletakkan di bawah kementerian saya, di bawah Kuskop. Jadi ada 56 lagi agensi diletak di bawah pelbagai kementerian lain, termasuk di peringkat kerajaan negeri. Jadi itulah faktanya, dan kita bersyukur, dan saya mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana memberikan tumpuan fokus besar kepada sektor PMKS dalam belanjawan 2023 ini. Saya juga nak sentuh satu perkara yang mungkin cukup penting sebenarnya. Kita bercakap tentang apa yang akan dilakukan oleh Kuskop untuk membantu terutamanya mereka yang terlibat dalam PMKS ini sendiri. Tetapi barangkali masanya sudah sampai sebenarnya kalau kita melihat kepada situasi terkini lah, Datuk ya, di mana mereka usahawan-usahawan yang terlibat dalam PMKS itu sendiri sudah sampai masanya untuk mengubah minda mereka, pendekatan mereka, terutamanya bila kita bercakap tentang apa yang berlaku dari sektor ekonomi secara global. Kita bercakap tentang digital economy khususnya lah. Jadi apakah perancangan yang ada kepada Kuskop sendiri dalam usaha untuk mengubah pendekatan dan juga pemikiran minda mereka yang terlibat, usahawan-usahawan yang terlibat dalam PMKS ini tu? Ya, saudara Serkawi, memang COVID-19 telah mengubah dunia, telah mengubah negara kita, bukan hanya dari kesan terhadap kesehatan, tetapi juga kepada cara tadbir urus tata kelola kita, dan juga termasuk kepada sektor perniagaan, sektor ekonomi ini. Yang mana kita lihat pada hari ini betapa pentingnya digitalisasi. Di kementerian kita telah menubuhkan Institut Keusahawanan Negara, INSCAN, yang mana agensi kita ini bertanggung jawab untuk membimbing, melatih dan membangunkan usahawan-usahawan bagaimana mereka boleh menjual produk mereka melalui platform digital, secara online misalnya, dan berasaskan kepada latihan-latihan, bimbingan-bimbingan yang dibuat oleh INSCAN kepada ribuan usahawan setakat ini. Saya dapati banyak usahawan yang telah dapat meningkatkan jualan mereka. Kalau sebelum ini mereka tidak terlibat dalam platform online. Selepas melalui program latihan INSCAN, ada yang meningkat jualan mereka 20%, ada yang separuh 50% jualan mereka berbanding sebelum itu. Jadi ini antara lain yang akan diteruskan oleh kementerian. Dalam masa yang sama kita juga bangunkan platform MyMall. Dia platform jualan online sama seperti Shopee, Lazada, tetapi beza dia. Kita akan bangunkan platform MyMall ini untuk bukan hanya setakat membantu usahawan menjual produk mereka, tetapi juga akan memasukkan elemen latihan dan maklumat mengenai dengan dana-dana pembiayaan daripada agensi-agensi kerajaan, dan juga latihan secara online. Juga kita akan
akan masukkan di dalam platform MyMall ini nanti. Jadi ini adalah fokus pendigitalan kementerian yang kita mau bantu kepada PMKS kita. Sebagai anak jati Sabah, ini pun penting jugalah saya dapatkan pandangan daripada Datuk jugalah. Selalunya lah apabila program-program seperti ini seolah-olah tumpuannya hanya diberikan kepada usahawan-usahawan di Semenanjung sahaja, tetapi sebenarnya usahawan-usahawan di Sabah dan Sarawak juga sebenarnya diberi layanan yang sama rata, dan mereka juga sebenarnya disediakan dengan peluang-peluang untuk sama-sama terlibat sebagai usahawan, terutamanya dalam PMKS sendiri. Komen sikit, Tok. Ya, betul, memang ada persepsi di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak yang mengatakan mereka ini adalah antara kumpulan terakhir yang akan mendapat perkhidmatan daripada kementerian di peringkat kerajaan persekutuan. Di Sabah saya telah mengadakan sisi Libaturus pada bulan Januari yang lepas. Dan memang aduan-aduan ini dikemukakan sepanjang Libaturus. Perkara yang sama juga dibangkitkan dalam kunjungan saya ke Sarawak, dan kemarin pun saya berada di Sarawak. Perkara yang sama juga diadukan. Dan itulah sebabnya di kementerian ini saya telah mengatakan kita akan meneruskan fokus sedia ada kementerian di seluruh negara. Dan tanpa mengubah fokus ini, kita akan memberikan fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak. Jadi itulah sebabnya pada 18 bulan Mac ini saya akan melancarkan satu skim usahawan tamu Sabah. Skim pembiayaan untuk penjajah penegak kecil kita yang berjualan di tamu-tamu di seluruh Sabah. Skim di bawah Tokoh Nasional. Dan juga saya berharap selepas itu kita juga akan melancarkan program untuk membantu enterprise perniagaan Bumiputra untuk meningkatkan perniagaan mereka, juga khas untuk Sabah dan Sarawak, supaya tidak timbul lagi persepsi Sabah Sarawak ini mendapat layanan yang tidak adil. Pada saya ingin melihat kementerian ini memberi perkhidmatan yang sama rata kepada seluruh rakyat Malaysia di seluruh negara kita. Kembali semula apa yang Datuk sebut tentang anak-anak Sabah yang terlibat dalam perniagaan di tamu Sabah tu. Bagaimana Datuk melihat perkembangan peniaga-peniaga di tamu Sabah selalu? Apa masalah yang selalu mereka hadapi sebenarnya tu? Di tamu ini kalau di Sabah dia sudah menjadi satu pusat aktiviti ekonomi yang begitu sinonim dengan Sabah. Dan kalau bertanya tentang keperluan, masalah, cabarannya selain daripada infrastruktur, ialah tentang pembiayaan misalnya. Mereka perlukan modal. Sebab itu kita akan lancarkan skim ini pada 18 bulan Mac di Diwan Kadamaian Square. Dan ini kawasan tamu di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri saya yang telah kita bangunkan semasa saya berada dalam kerajaan Sabah dulu. Kemudahan itu, dan sekarang saya berharap dengan adanya skim ini, maka penjajah penegak kecil, ibu-ibu kita, wanita-wanita kita yang berjual di tamu-tamu di seluruh Sabah akan berebut untuk memohon pembiayaan yang disediakan oleh Tokoh Nasional. Dan kita berharap pendekatan yang sama kita akan juga kembangkan di Sarawak dan juga di seluruh negara. Yang mana yang sesuai. Dan memang ada skim sedia ada yang layak dipohon oleh penjajah penegak kecil kita di seluruh negara. Okey, hari ini kebetulan kita menyambut Sambutan Hari Wanita Sedunia. Dan persoalan saya jugalah, soalan seterusnya juga berkaitan dengan berkait rapatlah dengan aktiviti usahawan-usahawan wanita di negara kita. Dan saya juga tertarik hati, saya difahamkan bahawa KUSKOP juga akan ataupun memperkenalkan apa yang disebut sebagai keusahawanan franchise KUSKOP, khususnya program dan ataupun skim franchise yang dikhaskan buat wanita. Boleh kita kongsikan bersama tu? Betul. Sememangnya bukan hanya dalam bajet yang diumumkan baru-baru ini, yang mana Perdana Menteri telah menyebut secara spesifik skim untuk usahawan wanita. Tetapi di kementerian kita juga telah menyediakan sebenarnya pelbagai skim sedia ada khas untuk
wanita ini. Di Tokoh Nasional kita ada program khas untuk wanita. Amanah Ikhtiar Malaysia juga sememangnya untuk usahawan wanita. Begitu juga di Bank Rakyat kita ada program yang sama khas untuk wanita dan juga agensi-agensi kita yang lain. Tetapi menyentuh tentang franchise, sektor franchise yang juga kita bangunkan melalui agensi kita, yaitu Pernas, Perbadanan Nasional Berhad, salah satu agensi kementerian yang mana mempunyai program yang kita panggil Be Your Own Boss. Jadilah bos sendiri. Dan menawarkan program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent ataupun SWEET. Ini namanya khas untuk wanita yang ingin melibatkan diri dalam sektor franchise. Jadi kita alo-alokanlah usahawan wanita yang ingin terlibat dalam franchise ini untuk berkunjung ke Pernas, dapatkan maklumat. Kalau tidak pun program ini ada di dalam aplikasi kita yang kita panggil My Assist SMSE. Dia satu aplikasi yang kita boleh muat turun melalui Play Store dan juga boleh ada portalnya My Assist SMSE. Jadi My Assist SMSE. Jadi inilah yang mana semua maklumat keusahawanan itu ada di situ. Bukan hanya yang diletak di bawah kementerian kita ataupun agensi-agensi kementerian kita, tapi juga agensi-agensi lain. Dan baru-baru ini Pernas kita telah mengadakan Business in Transformation Expo ataupun BITE 2023 di Shah Alam baru-baru ini. Ada 62 orang usahawan franchise telah mengadakan booth jualan dan pameran, dan saya kagum dengan usahawan franchise wanita yang mendominasi pemilikan booth jualan, dan juga mereka mendaftarkan franchisee baru yang ingin membuka kios di bawah mereka. Jadi ini menunjukkan ada sambutan yang begitu menggalakkan, yang sangat memberangsangkan di kalangan wanita. Jadi saya aluluhkan sempena hari wanita ini, selain daripada mengucapkan selamat Hari Wanita, dan terbukti kita menghargai bagi pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Saya menghargai semua usahawan wanita yang telah membuat pinjaman di agensi kita, di Tokoh Nasional, di Amanah Ikhtiar Malaysia, di Bank Rakyat, di SME Bank, di agensi-agensi kita lain. Mereka ini adalah pembayar yang sangat-sangat baik. It's good P-Master wanita. Jadi saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan kepada semua wanita, karena bila mereka bayar semula pinjaman itu tanpa gagal, maka berarti mereka telah memberikan peluang baru kepada usahawan-usahawan baru pula. Sebab kita gunakan modal itu dipusingkan untuk membantu yang lain. Okey, Datuk, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi sebelum kita berehat, Datuk, kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Hello. Ya, silakan. Hello, Assalamualaikum Tuan Tetawi. Waalaikumsalam. Dan ahli panel, salam perpaduan. Salam perpaduan. Pak Wadi. Ya. Okey, soalan saya yang pertama, ini mengenai OPR kan. Saya tengok kan usahawan kan kebanyakan dia orang apabila berlaku COVID-19 kan. Dia orang apabila kenaikan OPR, jadi mereka dia orang menghadapi masalah kemiskinan lah. Jadi apabila naik, jadi dia orang buat pinjaman lah, nak rolling balik dia punya pinjamannya, jadi OPR naik, jadi terbantulah dia orang untuk meniaga apa. Yang kedua tu melibatkan moratorium. Kerajaan dia moratorium dia menangguh, tetapi dia menangguh tu dia orang tak pasal membayar juga. Tadi tempoh bulanan mereka tu dipanjangkan, jadi menjadi masalah pada dia orang juga. Apabila akibat daripada moratorium tu dia orang dia orang untuk mengeluarkan pengeluaran PF. Jadi kerajaan pada masa kini dalam bajet dengan baru-baru ini Perdana Menteri telah
tidak bagi mengeluarkan APR. Dia orang kata apa? Akan menghadapi masalah. Apabila kita keluarkan dalam APR ni, dia orang kata tambah 500 dia berbagi buat satu pelaksanaan baru pula. Okey. Jadi kita tengok kan baru-baru ni kerajaan telah wujud kan di 40 M40 T20. Jadi umpamanya kasta dalam usahawan ni saya tengok bolehkah kita buat istilah baru pula supaya perkataan kasta ni dapat dihapuskan kepada usahawan ni. Terima kasih minta ahli panel ulas. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi kalau anda juga, yang lain-lain juga ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, jangan lupa saya ulangi lagi 2 talian yang kami sediakan kepada anda, 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Kita berehat dulu dan kembali nanti kita terus bercakap tentang topik yang cukup penting, iaitu Belanjawan 2023 memanfaat usahawan dan koperasi. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan tadi Datuk, ialah beberapa persoalan dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Mungkin respon daripada Datuk tentang beberapa isu yang dibangkitkan. Silakan, Tok. Ya, terima kasih kepada saudara Ridwan, pendengar kita yang telah ataupun penuntun kita yang sudi mengutarakan beberapa persoalan tadi. Ada 3 perkara, dan saya percaya pertanyaan itu ataupun persoalan itu mencakupi ataupun menggambarkan situasi di lapangan yang sebenar dihadapi oleh ramai usahawan. Berkenaan dengan UPR ini, saya pikir usahawan yang terjejas adalah usahawan yang mengambil ataupun membuat pinjaman dengan bank-bank komersial dalam negara kita. Jadi bila UPR naik, sudah tentu ada kesan kepada pinjaman yang dibuat oleh usahawan-usahawan ataupun peminjam-peminjam individu yang tidak diguna untuk perniagaan pun terkesan bila naiknya kadar OPR ini. Sebab itu saya menggalakkan kepada usahawan-usahawan ini untuk meminjam dengan agensi kita yang tidak akan terikat dengan kenaikan OPR. Tokoh nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia misalnya. Kita ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kalau ada sekumpulan usahawan yang menubuhkan koperasi misalnya, mereka boleh memohon di bawah tabung modal pusingan koperasi yang boleh menyediakan jumlah pinjaman sehingga beberapa juta, 30 juta misalnya, pun boleh layak mengikut kriteria berdasarkan kepada kriteria yang disediakan dan tidak akan terikat dengan kenaikan OPR. Jadi inilah yang saya ingin kongsikan. 10 agensi di bawah kementerian saya ini setidak-tidaknya Suruhanjaya Koperasi, Tokoh Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia memberikan pembiayaan tanpa terikat kepada kadar kenaikan OPR tadi. Jadi kenapa tidak pertimbangkan ini? Yang keduanya tentang moratorium. Bagi peminjam-peminjam, usahawan-usahawan yang meminjam dengan Tokoh Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga agensi-agensi kita yang lain, memang kita laksanakan moratorium sebelum ini. Tetapi kita juga bersedia mempertimbangkan membantu usahawan kalau ada keperluan untuk menstrukturkan semula pinjaman mereka. Contohnya koperasi yang telah membuat pinjaman di bawah tabung modal pinjaman Suruhanjaya Koperasi, kita bersedia mempertimbangkan sekiranya ada keperluan koperasi-koperasi ini untuk menstrukturkan semula penjadwalan pinjaman mereka. Dan apabila berlakunya bencana seperti di Johor baru-baru ini, yang telah berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, juga di Sabah, kita mempunyai dasar di mana kita memberi kelonggaran kepada peminjam kita ini untuk menangguhkan pembayaran mereka sekurang-kurangnya sehingga 6 bulan. Ini adalah untuk memastikan usahawan ini mempunyai masa yang selesa untuk
membina semula perniagaan mereka. Saya tidak boleh memberi komen bagi pihak agensi-agensi yang tidak diletakkan di bawah kementerian saya. Ketiga, tentang pengeluaran KWSP ini, pada saya ini adalah satu option, tetapi kenapa tidak pertimbangkan option lain? Mungkin ada yang merasakan mengeluarkan duit sendiri itu satu pilihan yang sesuai untuk dijadikan modal perniagaan, tetapi kita juga menyediakan modal pinjaman di bawah agensi-agensi kementerian saya yang saya sebutkan tadi, Token Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, dan kita juga ada program grant usahawan di bawah SME-Corp. Kenapa tidak pertimbangkan untuk memohon pembiayaan di bawah program ini dengan kadar yang begitu rendah, dan kita boleh jadwalkan pembayaran dia jika ada keperluan pada masa hadapan. Jadi skim ini tersedia. Kenapa tidak pertimbangkan untuk pohon ini berbanding dengan menggunakan tabungan sendiri? Memang seperti mana diumumkan dalam belanjawan ini ada 40 bilion ringgit keseluruhannya. Skim pembiayaan kepada usahawan. Ada yang disalur ke Token Nasional 330 juta, ada yang disalur ke Bank Rakyat, ada yang disalur ke Bank Simpanan Nasional, ada yang akan diuruskan oleh Bank Negara Malaysia, dan yang sedia ada di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia. Ada yang disalurkan kepada SME-Corp dan pelbagai agensi lain, MARA misalnya. Jadi kalau kita sudah sediakan 40 bilion ringgit untuk membantu usahawan, skim pembiayaan ini kenapa tidak pertimbangkan untuk memohon dana-dana ini untuk dijadikan sebagai modal pusingan. Dan pada pandangan saya mungkin sesuai juga tabungan KWSP itu dikekalkan untuk tabungan hari dewasa nanti. Nah, itu sebabnya dalam budget ini kita sediakan jumlah yang cukup besar sebagai option, dan saya mempelawah semua usahawan di sana termasuk saudara Ridwan tadi. Pertimbangkan untuk memohon agensi di bawah kementerian saya ataupun agensi di kementerian lain untuk dijadikan modal pusingan, dan simpanlah KWSP itu untuk tabungan hari dewasa nanti. Okey, itu menarik jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Ada juga satu soalan lagi tadi dia sentuh tentang perlukah kita kategorikan kedudukan rakyat Malaysia ini mengikut ada yang golongan B40, M40 dan sebagainya. Jadi tak tahulah sama ada kena-mengena dengan KUSKOP ataupun tidak. Tidak, tetapi mungkin tidak sesuai, tetapi secara pribadi pandangan saya, misalnya untuk tujuan kita melakukan dasar baru, contohnya subsidi bersasar. Jadi golongan yang berpendapatan tinggi itu tidak boleh pada saya lah, ini pandangan pribadi saya kepada saudara Ridwan dan penuntun kita, kalau dia memiliki subsidi yang sama yang dinikmati oleh saudara-saudari kita yang berpendapatan rendah ataupun masih berhadapan dengan cabaran pendapatan yang begitu rendah, maka itu tidak adil. Biar kita sediakan subsidi bersasar yang lebih banyak kepada golongan yang memerlukan pembelaan yang besar, dan biar golongan yang mempunyai pendapatan yang besar ini memiliki ataupun menikmati subsidi yang minima, tapi dia mereka menyumbang cukai yang lebih besar contohnya, ataupun memberi perkhidmatan yang dalam bentuk lain, bayar semula kepada kerajaan supaya cukai itu nanti digunakan untuk subsidi bersasar itu. Ini pandangan saya lah. Jadi kalau ditanya perlukah kategorikan rakyat kita ini, pada saya ada keperluan dia untuk menentukan dasar-dasar seperti program subsidi bersasar tadi. Jadi memang ada keperluan pada saya. Okey, baik, kita beralih sekarang ini kepada satu lagi perkara yang juga saya kira cukup penting untuk mendapat reaksi dan juga respon daripada Datuk. Ini berkaitan dengan ramai juga ingin mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian sendiri dalam menyokong
usaha terutamanya yang melibatkan 100 ataupun 15,000 koperasi di seluruh negara, dan ianya melibatkan lebih kurang 7 juta ahli-ahlinya. Dan kalau kita lihat bahawa koperasi juga sebenarnya telah pun memainkan peranan yang cukup efektif dalam aspek ekonomi dan sebagainya. Jadi apa yang dirancang oleh KUSKOP dalam usaha untuk terus membantu koperasi-koperasi di negara kita ini, Dato'? Ya, sebagai makluman semua, setakat Januari tahun 2023 kita mempunyai 15.315 koperasi yang aktif di seluruh negara, seperti mana disebut Saudara Serkawi, melibatkan keanggotaan lebih 7 juta orang ahli menjadi anggota koperasi. Tahun lepas saja kita daftarkan 898 koperasi baru tahun lepas, dan saya berharap tahun ini jumlah ini akan terus bertambah. Dari segi sokongan kita kepada sektor koperasi ini, setakat ini kita telah mengadakan pelancaran ataupun sambutan 100 tahun gerakan koperasi. Tahun lepas kita juga akan adakan sambutan bulan koperasi tahun ini pada bulan Julai, dan juga jualan harga rahmah. Kita akan perkenalkan jualan harga patut pada kadar harga runcit yang begitu rendah melalui koperasi-koperasi di seluruh negara ini. Kita akan lancarkan nanti selepas budget ini jualan harga rahmah koperasi. Ini antara sokongan-sokongan kita kepada sektor koperasi. Selain daripada itu, kita juga menyediakan seperti mana saya sebutkan tabung modal pusingan koperasi. Jadi koperasi layak untuk memohon pinjaman di bawah tabung ini. Dalam masa yang sama kita ada grant pembangunan koperasi, di mana koperasi layak mendapat grant 100.000, 200.000 untuk membantu memulahkan koperasi ataupun untuk membina koperasi mereka. Dan selepas itu mereka boleh memohon tabung modal pusingan tadi. Dan saya mengeluhkan koperasi ini bukan hanya terlibat dalam sektor peruncitan, sektor aranu misalnya, banyak koperasi terlibat, tapi juga sektor agro makanan. Tahun ini kita ada peruntukan sedia ada 100 juta ringgit untuk skim agro makanan melalui gerakan koperasi kita. Ini untuk kita menggalakkan koperasi terlibat dalam peternakan ayam, peternakan kambing misalnya, dan juga peternakan penanaman jagung yang boleh dijadikan sebagai bahan makanan kepada ternakan ayam. Kita galakkan ini. Daripada 15.315 koperasi yang saya sebutkan tadi, hanya 21 koperasi saja yang terlibat dalam peternakan ayam. Tetapi kita sediakan 100 juta itu untuk menyokong koperasi terlibat dalam ternakan ayam, supaya tidak timbul lagi isu bakalan ayam. Mudah-mudahan suatu hari nanti dengan adanya penglibatan koperasi menternak ayam dan hewan ternakan lain seperti kambing yang menjadi bahan makanan utama di negara kita. Inilah antara lain usaha kita menyokong gerakan koperasi. Dalam masa yang sama kita juga menyokong kedai runcit Kopmat misalnya, gerakan kedai runcit koperasi. Jadi ini antara lain sokongan-sokongan yang kita sediakan kepada koperasi lah setakat ini. Dan kita juga mempunyai Institut Koperasi Malaysia untuk melatih anggota-anggota lembaga di koperasi ini di seluruh negara, melatih mereka bagaimana mentadbir koperasi, bagaimana untuk mendigitalkan aktiviti koperasi, membuat penjualan mereka. Ini semua adalah antara lain yang dibuat oleh Institut Koperasi Malaysia lah. Apakah KUSKOP meletakkan syarat-syarat tertentu sebenarnya sebelum sesuatu koperasi itu dibantu oleh KUSKOP?
Dari segi syaratnya itu tidak susah, memang ada syaratnya, tetapi kita melihat kepada keinginan community ataupun kumpulan masyarakat yang ingin menubuhkan koperasi itu. Contohnya kalau di dalam satu kampung ataupun dalam keluarga itu ada 20 orang. Syaratnya ada 20 orang minimum untuk menubuhkan koperasi. Itu antara syarat utamalah. Kalau dulu 50 orang, tapi kita telah turunkan syarat ini minimum 20 orang sudah boleh menubuhkan koperasi. Syarat kedua, dia haruslah mengadakan musyawarah agung permulaan untuk berbincang apakah yang mau dibuat oleh koperasi mereka yang mau ditubuhkan itu. Sama ada mereka terlibat dalam peruncitan, terlibat dalam perkhidmatan, terlibat dalam peternakan ayam ataupun aktiviti perniagaan yang lain. Jadi semua itu harus dibincang dalam musyawarah agung permulaan. Seterusnya Suruhanjaya Koperasi akan memproses dalam tempo 2 bulan misalnya. Dan selepas itu kalau sudah mendapat sijil pendaftaran koperasi, maka koperasi yang baru ini layak memohon geran pembangunan dan juga tabung modal pusingan koperasi. Dulu timbul juga bila kita bercakap tentang koperasi bahawa ada usaha-usaha sebenarnya telah pun dijalankan sebenarnya untuk menumbuhkan koperasi-koperasi di sekolah-sekolah khususnya, kan ini juga satu ruang dan juga peluang yang cukup baik sebenarnya, bukan saja mereka yang mengendalikan koperasi tetapi kepada pelajar-pelajar yang juga mungkin boleh mendapat sesuatu dari koperasi-koperasi di peringkat sekolah ini. Jadi apakah itu juga di bawah KUSKOP sebenarnya? Betul ya, memang pendaftaran koperasi sekolah itu pun diletakkan di bawah Suruhanjaya Koperasi juga. Dan koperasi sekolah-sekolah ini terlibat dalam gerakan koperasi angkasa ya. Jadi mereka yang menggerakkan koperasi-koperasi sekolah. Dan saya juga telah berkesempatan untuk turun padang ke SM St. Michael, sekolah lama saya di Penampang, di mana sekolah ini mempunyai koperasi dan saya melihat perlu dibantulah. Dan saya juga menerima banyak permohonan daripada koperasi-koperasi sekolah misalnya. Jadi saya ingin melihat pembudayaan keusahawanan itu di peringkat kampus-kampus sekolah melalui penubuhan koperasi-koperasi sekolah yang memang pun sejak sekian lama masa saya sekolah menengah pun koperasi sekolah sudah ada, tetapi mungkin boleh diperkasakan lagi untuk menyertai program-program latihan keusahawanan, anjuran INSCAN ataupun Institut Koperasi Malaysia misalnya, bagaimana pelajar-pelajar yang menjadi ahli kepada koperasi sekolah itu boleh diperkasakan dari segi bimbingan pentadbiran, bimbingan minat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan melalui dengan pendedahan awal di peringkat sekolah ini, selepas tamat pengajian di kampus sekolah menengah, mereka akan bersedia untuk menjadi usahawan muda pula, ataupun usahawan siswaza misalnya. Okey, Datuk, kita akan berehat buat kali terakhir, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan. Daniel dari Kuala Lumpur, difahamkan sudah pun ada di talian kami ketika ini. Halo Daniel. Hello, selamat malam. Ya, selamat malam Daniel. Okey, soalan saya malam ni berkenaan dengan anjakan mindset dalam kalangan usahawan, terutamanya dalam usahawan tradisional lah. Macam mana di mana kita tahu kebanyakannya usahawan tradisional ni mereka tak nak bawa perubahan, terutamanya dalam sistem pembayaran lah. Macam sekarang ni macam kita tahu mostly pembayaran tu kita pakai e-wallet, QRP, basically dah tak pakai cash sangat lah. So usahawan tradisional ni masih lagi dengan mereka punya mindset yang lama tu. So mungkin YB boleh jelaskan apa peranan KUSKOP lah untuk mengatasi dan membaik pulih perkara ni. Okey.
Menarik soalan yang dibangkitkan oleh Daniel. Tapi tak apa Daniel, kita akan berehat buat seketika dan kembali nanti kita akan mendapatkan jawapan dan juga respon daripada tetamu, iaitu Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan sudah tentulah banyak lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan selepas ini. Kita rehat dulu dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Oh ya, Wabi, Datuk, sebelum kita berehat tadi, ada soalan daripada Daniel Kuala Lumpur. Mungkin tadi pun Datuk sebenarnya sentuh semintas lalu, tetapi mungkin satu penjelasan yang lebih jelas diperlukan daripada apa yang disebut oleh Daniel ini, iaitu tentang anjakan mindset di kalangan usahawan-usahawan tradisional. Walaupun ialah kita diperkenalkan dengan e-wallet, diperkenalkan dengan QRP dan sebagainya, tetapi kita fahamlah usahawan-usahawan tradisional ini masih lagi belum dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan semasa, dan mereka juga masih lagi mengekalkan apa yang dilakukan sebelum ini sehinggalah ke detik ini. Mungkin komen Datuk. Ya, saya akui memang inilah situasi ataupun realiti di lapangan sana, dan bukan mudah untuk kita menganjak mentaliti sikap sebahagian usahawan kita yang memilih untuk membuat perniagaan secara tradisi, pembayaran ataupun penjualan produk mereka secara tradisi lah, menggunakan uang tunai dan sebagainya. Di peringkat kementerian kita ada agensi yang saya sebut tadi, Institut Keusahawanan Negara, yang melatih usahawan-usahawan mikro, usahawan kecil kita ini, termasuk penjajah peniaga kecil, peserta amanah ikhtiar Malaysia misalnya, peminjam-peminjam token, ataupun usahawan-usahawan sedia ada usahawan-usahawan sendiri yang belum mempunyai pembiayaan tapi sudah memulakan perniagaan. Dan antara fokus InSkin adalah bagaimana usahawan ini boleh menggunakan platform digital, jualan secara online misalnya, dan seterusnya, bagaimana pendekatan digital dalam perniagaan itu dapat diaplikasikan kepada mereka. Dan saya mesti memberi penghargaan kepada InScan selepas banyak latihan yang mereka beri kepada usahawan-usahawan ini. Ada usahawan yang berjaya meningkatkan jualan mereka 20%, malah ada yang lebih 50%, karena latihan yang diberikan oleh InSkin. Dan selepas mereka mula menjual secara online dan mengaplikasikan platform digital dalam perniagaan mereka. Itu yang pertama. Keduanya, kementerian juga telah membangunkan platform digital MyMall, platform jualan secara online seperti Lazada, Shopee. Tetapi bezanya nanti kita akan masukkan elemen maklumat pembiayaan keusahawanan, kita akan masukkan elemen latihan keusahawanan dalam aplikasi ataupun dalam platform MyMall ini. Dan setakat ini sudah lebih 6.000 orang usahawan yang telah menjual produk mereka dalam platform MyMall ini. Jadi ini antara lain usaha kita untuk coba mengubah sikap ataupun pendekatan usahawan-usahawan kita daripada yang lama, yang tradisi yang disebut oleh saudara Daniel tadi, kepada usahawan berasaskan digital. Dan kita nampak dalam belanjawan itu, kita dengar sendiri lebih 1 bilion ringgit disediakan oleh kerajaan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Geran padanan sehingga 5.000 ringgit kepada usahawan kecil ini yang dapat mendigitalkan perniagaan mereka. Jadi inilah, mudah-mudahan dengan adanya kemudahan ini, skim ini, geran padanan ini dapat sedikit sebanyak mengubah
persepsi ataupun sikap usahawan kita dan beralih kepada jualan secara menggunakan aplikasi digital dalam perniagaan mereka, termasuk menjual secara online misalnya. Jadi kenapa tidak guna ini? Apakah ini mungkin soalan yang juga tak tahulah sama ada ianya dapat dijawab oleh Datuk ataupun tidak. Tapi saya nak lontarkan persoalan ini. Apakah Kuskom juga sebenarnya barangkali Kuskop juga barangkali memikirkan untuk sama-sama terlibat dalam the so-called gig economy? Kenapa tidak? Kalau ada cadangan itu dan ada pihak yang tampil kepada kementerian ini, saya alu-alukan bagaimana kementerian ini boleh turut sama menjadi sebahagian daripada pembangunan gig ekonomi ini. Memang pun sudah ada usaha sedia ada, ada bantuan sedia ada yang berkaitan, tetapi kita alu-alukan kalau ada hasrat daripada bakal-bakal usahawan ataupun usahawan-usahawan sedia ada, saya sangat mengaluh-aluhkan untuk tampil ke kementerian, kepada agensi-agensi kita. Dan saya juga sebagai menteri, saya ada program hari bertemu pelanggan setiap bulan, di mana saya akan meluangkan sehari penuh itu berjumpa dengan usahawan-usahawan sedia ada ataupun bakal-bakal usahawan yang mempunyai pandangan-pandangan, mempunyai syur-syur isu-isu yang mau dibangkitkan dengan saya. Maka masa itu adalah masa saya bertemu dengan mereka, dan mereka boleh email saya di kementerian supaya kita boleh jadwalkan perjumpaan kita, sama ada di Putrajaya ataupun di Sabah ataupun jika ada permintaan di negeri di seluruh negara. Ya, okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Datuk ya, tak banyak masa lagi yang tinggal. Tapi di penghujung ini seperti yang telah pun kita sebut tadilah, sempena dengan sambutan Hari Wanita sedunia hari ini, sudah pastilah mungkin Datuk juga ingin menyampaikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Wanita ini, dan mungkin juga ada sesuatu yang ingin Datuk sampaikan kepada golongan wanita yang mungkin sedang mengikuti program kita ketika ini. Silakan, Tok. Timbalan menteri saya seorang wanita. Ketua Setiausaha kementerian saya juga seorang wanita. Ya. Timbalan ketua Setiausaha juga merupakan di kalangan wanita, dan banyak kaki tangan urus setia pegawai-pegawai kementerian dan agensi-agensi kita ini di kalangan wanita. Semua kita ini pernah berada dalam perut seorang wanita yang bergelar ibu. Betul. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di negara Malaysia, kepada istri saya, kepada ibu saya, kepada adik saya, kepada guru-guru saya, kepada pegawai-pegawai di kementerian saya, dan usahawan-usahawan wanita di seluruh negara yang menjadi good P-Master tanpa gagal membayar semula pinjaman mereka dengan melahirkan usahawan baru. Barangkali inilah naluri seorang wanita, kebertanggungjawaban mereka bila mereka membina keluarga, bila mereka membina syarikat mereka, perniagaan mereka, mereka membayar semula pinjaman kepada agensi kita. Pinjaman itu dapat melahirkan usahawan baru, melahirkan keluarga usahawan baru. Jadi ini ruang saya sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk merekamkan penghargaan kepada semua wanita, usahawan wanita di luar sana. Selamat Hari Wanita, semoga sentiasa sejahtera dan terus cemerlang dalam kehidupan. Sebelum kita berpisah, mungkin dalam masa yang sesingkat-singkatnya janji Kuskop sendiri melalui Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict kepada wanita-wanita di seluruh negara, bahawa Kuskop akan terus memberi bantuan kepada wanita usahawan wanita khususnya, untuk mereka terus berjaya dalam karya ataupun dalam apa yang mereka lakukan sekarang ini. Kita memberi komitmen yang sangat besar untuk terus membangunkan usahawan wanita. Karena terbukti mereka ini bukan hanya membangun atau memajukan
perniagaan mereka sendiri, tapi telah melahirkan keluarga usahawan yang seterusnya apabila menjadi P-Master yang sangat-sangat baik melalui agensi kita, terutama Amanah Ikhtiar Malaysia, Tokoh Nasional dan agensi-agensi kita yang lain. Dan seperti mana dalam belanjawan ini kita akan ada program usahawan wanita yang baru, dan kita akan teruskan program usahawan wanita sedia ada di kementerian, di Tokoh Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, di Bank Rakyat, di agensi-agensi lain, di Pernas yang saya sebutkan tadi. Kita akan teruskan khas untuk wanita, dan komitmen saya dan timbalan menteri juga sentiasa bercakap mengenai pembelaan pembangunan keusahawan wanita, KSU juga, dan pegawai-pegawai wanita juga. Ada yang bercakap tentang dasar 30%. Pada saya kita terbuka. Terbukti keusahawanan ini melebihi 30%. Amanah Ikhtiar Malaysia hampir 100% usahawan itu dibangunkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia adalah wanita. Jadi sebenarnya wanita ini tidak memerlukan satu dasar, satu kota khas jika bercakap tentang keusahawanan. Sudah terbukti wanita ini sudah berjaya dan melahirkan keluarga usahawan yang baru, dan kita akan terus beri komitmen besar untuk bina wanita-wanita ataupun usahawan-usahawan wanita ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan macam saya katakan di awal tadi, ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya YB. Kita akan bersama lagi dari masa ke semasa untuk bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kerana ianya sangat penting. Baiklah, terima kasih juga kepada anda yang telah pun menonton bersama kami di ruang bicara ini. Dan di penghujung ini saksikanlah video yang disediakan sempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia hari ini. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara yang selalu kami janjikan kepada anda. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Pada sahabat semua, kita berusaha, jangan putus asa. Kita berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Yang penting kita berusaha, janganlah banyak alasan, tapi kita yakin pada kehendak Allah SWT.